Bab yang ke-222, babu fadli ta'jilil fitri wa ma yuftaru alaih wa ma yaquluhu ba'dal iftar. Bab kelebihan mempercepatkan berbuka, cepat buka puasa, dan apa yang digunakan dimakan untuk berbuka puasa serta doa setelah berbuka puasa. An Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Nabi kata sentiasa orang itu memperoleh kebaikan. Orang ni mendapat kebaikan apabila mereka segera berbuka puasa. Masuk je waktu, bismillah selalu, jangan ada tunggu-tunggu banyak. Hadis yang kedua, an Abi Atiyah qala dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah faqala laha Masruq rajulan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu 'anil khair ahaduhuma yu'ajjilul maghriba wal iftar wal akhar yu'akhirul maghriba wal iftar faqalat man yu'ajjilul maghriba wal iftar qala Abdullah yani Ibnu Mas'ud faqala hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, rawahu Muslim. Dari Abi Atiyah, maksudnya saya dan Masruq pergi berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Masruq ni tanya, wahai ibu, ada dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dua ni la ya'lu ay la yuqassiru fil khair, tidak melalaikan kebajikan. Dua-dua ni hebat belaka, kuat buat kebajikan. Tapi yang seorang ini menyegerakan maghrib dan berbuka, buka puasa, salat selalu. Sedang seorang lagi melewatkan maghrib dan buka puasa, dia buka lambat, sembahyang maghrib pun lambat. Lalu Aisyah bertanya, siapakah yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Masruq jawab, iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Lalu Aisyah berkata, demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cepat buka puasa dan cepat salat. Kalau boleh, kita dua-dua sekalilah, sama hak Nabi buat. Buka cepat, salat pun cepat. Kebanyakan masyarakat, sebahagian daripada masyarakat kita ni, buka cepat, salat lambat. Betul tak? Dia nak habis dulu, gomoh, Allah Akbar, sampai habis. Lepas tambah-tambah, sudah semaya maghrib, orang azan isya dah. Kena cepat dua-dua. Ana sebut dah dulu, kayak waktu maghrib ni, mazhab Syafi'i kata, kau dah 5 rakaat, semaya je. Wa an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Nabi kata apa? Abu Hurairah meriwayatkan, riwayat Nabi kita bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, yang paling saya suka, cinta, sayang di antara hamba-hambaku ialah yang lebih menyegerakan berbuka puasa. Siapa dia cepat buka puasa, orang ni Tuhan sayang. Hadis ini Imam Tirmizi kata hasan sahih, tapi sebagian ulama mutaakhiri mengatakan hadis ini dhaif. Hadis dhaif. Wa an Umar bin Al-Khattab qala sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim, muttafaqun alaih. Umar kata apa? Rasulullah bersabda, apabila malam telah tiba dari sebelah timur, kita ni malam sebelah timur belah, mari sini, dan siang telah berlalu di sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka benar-benar sudah tiba waktunya seorang itu berbuka puasa. Jadi jangan tunggu lama lagi, terus buka puasa. Mudahlah zaman itu. Mudah tak mudah? Mudah. Orang nampak zaman dulu. Zaman kita hari ni lagi mudah. Apa dia? Dengar azan,
takwim ada. Tak cukup dengan jam sendiri, dengan radio, macam-macam lagi. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kita suruh cepat buka puasa. Ada sekumpulan masyarakat ni, dia panggil pengikut-pengikut Rafidah. Pengikut Syiah ini, mereka melambatkan buka puasa dan lambat sembahyang maghrib. Jadi kalau ada anak-anak kita, kawan-kawan kita, bila kita ajak buka puasa, dia tak minum. Senyap, buat tak tahu, buat kerah ya. Ataupun biasanya pupuk ni dekat orang nak maghrib, dia lari balik. Sebab dia tak mau buka puasa sekali dengan orang. Dia punya pahaman mazhab dia ni, iaitulah dia kena tangguhkan buka puasa sehingga gelap. Hadis 1237, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im falamma gharabatis syamsu qala li ba'dil qaum ya fulan inzil fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala inna alayka naharan qala inzil fajdah lana qala fanazala fajadaha lahum fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala idza ra'aytumul laili qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im wa asyara bi yadihi ila al-masyriq muttafaqun alaih. Abu Ibrahim iaitu Abdullah bin Abi Aufa, dia kata, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah berpuasa. Jadi dalam safir Rasulullah tak buka puasa dia. Ketika matahari terbenam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebahagian yang mengikuti perjalanan itu. Nabi kata, "Hei, fulan, turunlah lalu masaklah roti itu dengan air untuk kita." Pergi buat roti. Orang itu berkata, andai kata petang nanti itu lebih baik, gelak-gelak sikitlah kita buat. Maksudnya oleh sebab nampak masih siang, nampak cerah lagi. Maka alangkah baiknya kalau masaknya petang sedikit, ni bau sedap, nak makan tak boleh ni, sakit perut. Lalu baginda bersabda, turunlah lalu masaklah roti dengan air untuk kita. Orang itu berkata lagi, sungguhnya hari masih siang ya Rasulullah untuk berbuka. Baginda berkata lagi, turunlah masakkan roti dengan air untuk kita. Yang meriwayatkan hadis ini berkata, orang yang disuruh tadi lalu turun. Dah 3 kali Nabi suruh, dia pun pergilah. Kemudian ia masak roti dan air untuk orang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu minum. Kemudian Nabi kita bersabda, apabila engkau semua telah melihat waktu malam datang dari sebelah timur, maka benar-benar sudah masuk waktunya untuk berbuka. Selesai buka dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian sambil menunjuk dengan tangannya ke arah sebelah timur. Muttafaqun alaih. Sabdanya ajdah yang menggunakan jim, lalu dal, ha yang keduanya muhmalah tak ada titik, artinya lah campuran roti sawi dengan air. Ini Nabi kita bagi masa pada kita. An Salman ibn Amir ad-Dabbi as-sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Salman bin Amr ad-Dabbi dia kata apa? Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau seorang antara kamu semua berbuka, maka berbukalah dengan tamar. Tetapi apabila tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air, kerana sungguhnya air itu suci. Air itu suci. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Jadi dalam hadis ini, hadis Salman ini, ada ulama mengatakan lemah dari sudut sanadnya, dhaif. Nabi kita suruh buka dengan tamar. Hadis yang kedua ini, wa an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat fa illam takun rutabatun fatumairatun fa illam yatakun tumairatun hasawatin mimma
Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Apa jadi ni? Anas kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melakukan salat maghrib. Belum makan dulu baru salat. Dengan beberapa biji rutab. Apa mana rutab? Kurma separuh masak. Kurma basah dia panggil. Tetapi apabila tidak ada kurma basah, maka berbukalah dengan kurma kering. Tetapi jika tiada kurma biasa, kering pun tak ada, ia berbuka dengan beberapa teguk air. Jadi hadis ni campur pada kita. Yang pertama, darjat yang pertama, buka puasa dengan rutab, mana tamas separuh masak. Mahal sikit pun belilah. Nak ikut sunnah Nabi kan kita ni. Kau macam mana? Ni saya ke duit ni? Duit banyak tak? Saya, jangan saya. Beli duit. Beli pitih banyak. Yang kedua, kalau tak ada rutab, makan tamar. Rutab hari ni macam-macam benda. Orang tengok dalam LS khabar semua ada belakang dah. Apa jenis rutab nak? Kalau boleh rutab yang Madinah tu. Cantik. Kalau tak ada gua, kita minum air. Tak termasuk di sini makan onda-onda peteri mandi, tak ada. Makan kuih dulu dah. Kalau tak ada yang tu, yang ni. Cuma orang Melayu ni dia gantilah, dia kata tak ada rutab, tak ada tamar. Bukan tak ada, tak mahu sebenarnya. Macam tak berminat. Ini sunnah ni Nabi kita ajar ni, tak berminat. Sebab apa? Sebab rutab ni dia manis. Dia manis. Bila kita makan, perut kita kosong. Kita punya zat-zat tadi hilang habis dah, puasa 12 jam. Ketika itu dia pulih balik gula-gula yang ada dalam perut kita ni. Cepat, dalam masa beberapa minit saja dia hantar balik, kotak naik. Itu pasal itulah orang makan tamar ni jangan makan banyak lah. Lepas makan tamar, makan nasi banyak, tidur juga. Kalau makan sikit ikut sunnah, insya-Allah dia semaya tarawih dalam keadaan sihat wal afiat. Sebab tapi kalau makan nasi dulu, tak makan tamar ni, 2 jam dia duduk perah nasi, perak barulah hantar gula dalam tubuh badan. Ini bagi saing. Kita nak sunnah Nabi ajar ni satu sunnah, dan saing pun kita kena belajar. Barulah kita jadi nampak kenapa Nabi suruh buat macam ni. Kenapa tu? Iaitulah di antara apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita belajar, kita buat. Ingat jangan tinggal rutab. Beli sikit.